Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini adalah laporan kedua. Bahagian kedua laporan mengenai perbicaraan 1MDB yang saya petik daripada dhmarket.com bertajuk bekas pengerusi 1MDB. Bake berkata, dia bertemu Jolo di Pejabat Najib menggunakan telefon bimbit Najib. Menggunakan telefon bimbit Loh Teck Joe untuk bercakap dengan Najib. Sekali lagi saya ulang, tajuknya bekas pengerusi 1MDB iaitu Muhammad Bake berkata, dia bertemu Jolo di Pejabat Najib dan menggunakan telefon bimbit Loh Teck Joe untuk bercakap dengan Najib. Bahagian kedua laporan ini adalah bagaimana transkrip perbicaraan itu. Saya bacakan. Tan Sri Syafi Abdullah, Peguam Bela Datuk Seri Najib Tun Razak bertanya kepada Muhammad Bake. Katanya, anda bersetuju dengan saya bahawa Jolo tidak memegang jawatan rasmi dalam 1MDB. Anda bersetuju dengan saya bahawa jika lembaga penasihat dicetuskan, anda boleh tampil dan perkara karut yang melibatkan Jolo ini boleh dielakkan. Muhammad Bake berkata, itu komen yang adil. Tetapi keadaan yang menyokong 1MDB berbeza. Kerana pengerusi lembaga penasihat iaitu Najib berinteraksi dengan Jolo. Berinteraksi maksudnya memang ada komunikasi. Muhammad Bake turut memberi keterangan mengenai panggilan telefon Jolo kepada Najib sebelum 1MDB hampir memulakan mesyuaratnya pada 26 September 2009. Mengenai cadangan usaha sama iaitu joint venture dengan Petro Saudi International Ltd. Joint venture memerlukan 1MDB untuk mengepam sebanyak $1 bilion menurut Muhammad Bake. Saksi itu berkata, jika Najib sebagai pengerusi penasihat 1MDB ketika itu tidak muncul di tempat kejadian, JV dengan Petro Saudi tidak akan berlaku. Saya baca sekali lagi. Saksi itu berkata, jika Najib sebagai pengerusi lembaga penasihat 1MDB ketika itu tidak muncul di tempat kejadian, JV dengan Petro Saudi, joint venture dengan Petro Saudi tidak akan berlaku. Apa maksudnya itu? Maksudnya betulkah? Ini soalannya, saya soal. Bukan kenyataan, saya soal. Dengan kenyataan tadi itu seolah-olah menunjukkan bahawa Najib Razak wajib ada di sana dalam kurungan sebenarnya itu. Dalam kurungan untuk supaya transaksi itu berlaku. Supaya kerjasama itu berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan. Tambahnya lagi, sekiranya pengerusi lembaga penasihat 1MDB tidak muncul di tempat kejadian, maka saya sangat meragui transaksi 1MDB ini akan berlaku, tambah Muhammad Bake. Soalan saya, jadi Najib ada di sana kah? Ini soalannya, bukannya pernyataan. Najib memberitahu Bake untuk memberi tumpuan kepada JV dengan Petro Saudi dan bukannya melihat transaksi lama. Muhammad Bake berkata beliau mempunyai perasaan tidak selesa untuk memulakan JV dengan lembaga pengarah 1MDB juga tidak senang mengenainya. Pada 26 September 2009, katanya kami menjangkakan butiran dan penjelasan daripada pengurusan 1MDB mengenai perjanjian ini. Kami menjangkakan lebih banyak butiran, penjelasan dan rasional untuk joint venture. Kami berharap untuk melihat semua ini, tetapi ia tidak ada. Aduh, pengsan. Katanya kami menjangkakan lebih banyak butiran, penjelasan dan rasional untuk JV. Kami berharap untuk melihat semua ini tetapi ia tidak ada tambah saksi itu. Jadi apa yang ada? Muhammad Bake juga berkata Jolo telah menyerahkan telefon kepadanya, iaitu telefon kepunyaan Jolo, untuk bercakap dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada asasnya Najib memberitahu saya, jangan menghabiskan terlalu banyak masa melihat urus niaga lepas. Kerana lembaga itu bertanya bagaimana kami memperoleh sebanyak 4.3 bilion daripada wang kertas jangka sederhana Islam iaitu 5 bilion katanya. Muhammad Bake menambah,
bahawa lembaga itu juga turut mempersoalkan mengapa 1MDB telah membayar faedah sebanyak 145 juta ringgit Malaysia selama 6 bulan ke atas terbitan itu. Katanya, walaupun kami meletakkan 4.3 bilion ringgit Malaysia dalam simpanan tetap, faedah daripada pendapatan adalah lebih rendah. Katanya lagi, kami iaitu Lembaga Pengarawan MDB tidak gembira. Tetapi Najib memberitahu kami fokus kepada JV. Kami perlu tegaskan JV ini secepat mungkin kerana kami mahu menyaksikan ini iaitu penandatanganan perjanjian JV dengan putera Turki yang akan datang ke Kuala Lumpur untuk menandatangani perjanjian, katanya. Berasal daripada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak dan memberitahu kami, jangan risau, ini adalah perjanjian kerajaan dengan kerajaan. Jadi saya berkongsi dengan lembaga pengarah iaitu Pengarawan MDB. Inilah yang Najib minta kami lakukan. Jelasnya, Najib adalah Perdana Menteri Malaysia dari April 2009 hingga Mei 2018, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau adalah Timbalan Perdana Menteri pada 2004 hingga 2009 dan Menteri Pertahanan di antara 1999 sehingga 2008. Perbicaraan di hadapan Hakim Muhammad Zaini bersambung pada 12 April 2022. Laporan ini telah diedit oleh Lam Chian Wen dan Chong Jin Hun. Laporan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah kenyataan daripada saya, tetapi ini adalah laporan rasmi, transkrip perbicaraan dari Mahkamah 1MDB, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, berkenaan dengan 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kamu boleh cari linknya, sila masuk ke dalam dhmarkets.com. Bertajuk bekas pengerusi 1MDB iaitu Baki berkata dia bertemu Jolo di pejabat Najib menggunakan telefon bimbit Jolo untuk bercakap dengan Najib. Kali ini Datuk Seri Najib Tun Razak dah tak boleh lagi kata dia tak kenal langsung ataupun dia memang kenal pun, dia tak pernah mengaku dia tak kenal. Tapi kali ini memang Jolo dan Najib pernah berhubung, selalu bersama menurut keterangan daripada saksi ini iaitu Muhammad Baki. Dia kata dia melihat ahli perniagaan itu bersama Najib beberapa kali. Saksi ini mengatakan dia melihat Datuk Seri Najib Tun Razak bersama dengan Jolo beberapa kali. Dan arahan-arahan yang telah diterima menurut daripada transkrip ini, arahan itu adalah daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Salah satu perenggan yang menuliskan ialah dia kata pada asasnya Najib memberitahu saya, bukan Jolo tapi Najib. Najib yang memberitahu saya jangan menghabiskan terlalu banyak masa melihat urus niaga lepas kerana lembaga itu bertanya bagaimana kami memperoleh 4.3 bilion daripada wang kertas jangka sederhana Islam sebanyak 5 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perenggan yang menunjukkan bahawa Najib Razak dalam masalah berasal daripada Perdana Menteri, kata Muhammad Baki, berasal daripada Perdana Menteri iaitu Najib Razak dan memberitahu kami jangan risau. Ini adalah perjanjian kerajaan dengan kerajaan. Demikian menurut kenyataan saksi di mahkamah, bukan kenyataan di kedai runcit, di kedai kopi, di kafe-kafe. Dan ini pun bukan kenyataan dari saya. Sekali lagi saya beritahu sumbernya. Kamu boleh cari di edgemarket.com. Saya hanya bacakan kenyataan ini, bukan kenyataan dari saya, bukan juga pendapat daripada saya, tetapi ini adalah laporan transkrip mahkamah yang dilaporkan oleh edgemarkets.com. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, cintai Malaysia kita, jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan komen banyak-banyak dan tekan butang notifikasi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.